Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini kita punya video special sikit sebab kita akan pergi melawat farm. Bukan farm ikan laga, tapi saya akan pergi farm ayah saya, iaitu farm itik. Kita akan tengok itik. Okey, jom. Baik, sekarang kita akan bergerak ke satu lokasi, iaitu di mana farm ayah saya berada. Okey, ayah saya ni dia seorang usahawan pertanian. Dia ada banyaklah ayam lah, itik lah. Tapi sekarang kita akan pergi ke farm itik ayah saya. Okey, untuk pengetahuan semua, farm ayah saya ni berada di Kuala Sungai Baru, iaitu di Ayer Molek. Di sini, di dalam kawasan kelapa sawit lah. Itik jual apa? Telur ke daging ke? Ya, ayah saya dia jual itik daging, iaitu itik frozen. Itik ni kita panggil dia itik pedaging. Nampak ni, kenapa itik tak banyak kan? Sebenarnya itik ni telah pun baru lepas harvest, iaitu kita dah sembelihkan dia. So banyak yang dah tak ada, tinggal sikit je, nampak tak? Sikit je. Ayah saya ni Datuk Muhammad Jazid, seorang usahawan pertanian. So saya ni insyaAllah lah akan ikut jejak langkah dia. Kita mula dengan ikan laga. Baik, ini adalah kawasan luar farm ayah saya, di kawasan sawit. Saya tengok banyak tempat-tempat air. Saya rasa mungkin ada ikan laga. Korang rasa kawasan sawit macam ni ada tak ikan laga? Sebab saya tengok kawasan air dia satu tidak bergerak, jadi kemungkinan ada ikan laga tu. Kemudian keadaan pun tak panas, redup, berteduh je bawah pokok sawit kan. So mungkin ada. InsyaAllah next time saya ingat saya dah buat sauk lah. Macam okay, sekadar itu sajalah perkongsian saya mengenai farm itik ayah saya yang berada di Ayer Molek, Melaka. Sebenarnya untuk video kali ni kita nak cerita pasal ikan laga, bukan pasal itik. Iaitu kalau korang ingat pada video yang lepas, di penghujung video saya ada cakap yang saya telah ada cara saya tersendiri untuk kita breed ikan laga. Okey, berdasarkan pengalaman saya breed hari tu, video yang awal sikit tu yang saya breed 5 pasang, yang saya dapat 3 pasang tu. Yang tu berdasarkan cara saya yang itu, saya dapati mungkin agak susah dan bilangan ikan yang hidup tidak tinggi. Jadi mungkin bilangan tu tidak tinggi sebab yang pertama, seperti video lepas kita cerita pasal makanan. Mungkin lagi satu saya rasa adalah sebab kesalahan saya memindahkan bekas ikan ke bekas pembesaran. So saya rasa mungkin saya tersalah buat, saya agak kasar yang menyebabkan ikan banyak mati. So untuk video kali ini saya telah berfikir agak panjang dalam masa 2 minggu macam tu. Saya telah fikirkan satu idea. 2 minggu baru dapat. Okay, saya dapat fikirkan satu idea macam mana cara untuk kita bagi peratus anak tu hidup tinggi. Selain daripada faktor makanan lah, iaitu faktor kita menguruskan fry. Okey, menguruskan fry ni saya akan tunjukkan demonstrasi sekejap lagi. Kita akan mulakan bukan daripada fry, kita akan mulakan daripada proses perkenalan tu sendiri. Cara kita kenalkan mak ayah dia, cara kita kahwinkan sampailah fry tu besar. Jom kita tengok. Baik, sekarang saya akan buat demonstrasi macam mana saya punya idea, saya punya plan untuk kita breed lepas raya ni. Okey, cara ni saya fikirkan sendiri. Okey, first of all, sebenarnya untuk kita kahwinkan ikan laga, lagi kecil bekas tu lagi mudah dia nak kahwin lah, maksudnya lagi cepat. Sebab apa? Okey, sebagai contoh sebagai contoh, saya ambil macam biasa kita kahwinkan ikan laga, kita akan letak plastik untuk dia buat buih. So ini adalah tempat dia. Okey, andai kata si jantan ni dia dah buat buih banyak kat sini, si betina ni banyak ruang untuk dia lari.
Dia duduk di ujung sini. Maksudnya bila sejantan tu menunggu-nunggu dia masuk, dia jauh, lambat. Jadi mungkin proses kahwin tu akan jadi lambat. Tapi kalau bekas tu kecil, so dia boleh pergi, contohlah kat sini tadi, kat sini, betina tu mungkin boleh pergi sampai sini je. So proses kahwin tu akan jadi lebih cepat. So macam mana saya fikirkan, kita akan gunakan bekas yang besar ni, tetapi diorang akan kahwin dekat satu tempat yang kecil. Jadi saya akan mengambil penghadang. Okey, ni hanya demonstrasi. Untuk demonstrasi saya akan menggunakan penghadang kotak. Sepatutnya kita akan menggunakan cardboard plastik yang dia lebih, cardboard plastik yang lebih waterproof. So kalau macam kotak ni, dia menyerap air dan mungkin akan merubah kondisi air. So ini hanya demonstrasi, tak apa. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan paras air sekarang untuk kita kahwinkan ikan laga. Okey, nampak dia di paras sini. Ini paras dia sekarang. So kita akan mulakan demonstrasi kita. Okey, kita letak balik plastik kat sini tadi. Okey, plastik kat sini. Kita akan gunakan penghadang, potong ngam-ngam. Penghadang, make sure cardboard plastik kita letak. Okey. Kita dah siap set up macam ni. Nampak? Ini adalah keadaan dia. Jadi ikan laga jantan dan betina yang nak kahwin tu, dia hanya akan berada di area sini dan dia tak akan melepasi sini lah. So dia akan dekat sebelah sini saja. Andai kata ikan laga betina dah berjaya bertelur dengan habis dan dia menjauhi buih ni, maksudnya dia duduk di sebelah sini, jadi saya akan asingkan dia. Okey, sebagai contoh saya asingkan dia macam ni. Okey, jadi kita dah ambil ikan laga betina, kita bawa keluar. So tinggallah si jantan menjaga anak-anak dia. Okey, dalam masa lebih kurang 2 hari atau 3 hari, bila anak-anak tu semua dah boleh berenang free swim dekat area sini, kita akan keluarkan si ayah. Baik, cara yang mudah untuk kita keluarkan si ayah sama juga. Kita akan menggunakan jaring ni, tapi yang berlubang besar-besar. Saya pakai barang ni, jaring dapur. So bila dah lubang besar-besar, kita tak akan ambil fry. Anak-anak dia kita takkan terambil. Jadi kita boleh sauk macam ni dan keluarkan dia. Okey, kemudian bila si ayah dah jauh, jadi si ayah ni dia tak boleh nak tolong anak-anak dia kalau yang jatuh nak naik balik. Jadi macam mana kita akan rendahkan air macam tadi. Okey, ni paras air tu macam tadi. Kita akan rendahkan dia lebih kurang macam ni atau macam ni. Cara dia ialah, nampak kita ada dua bahagian kan. Jadi bahagian sini, kalau kita kocakkan pun dia tak mengganggu sebelah sini, nampak? Tak terganggu. Jadi sebelah sini kita boleh ambil air, buang, ambil, buang, ambil, buang, sampailah ke paras yang kita nak. Bila dah sampai ke paras yang kita nak, macam tadi, macam ni, barulah kita akan angkat ni secara perlahan. Dia kalau naik senang, naik perlahan, naik perlahan. Lepas tu anak-anak ikan tu akan bebas pergi ke bekas yang terus besar dengan ketinggian air yang tak tinggi lah, tinggi macam ni, macam ni. Jadi ini adalah idea saya macam mana untuk saya nak kahwinkan ikan laga dalam bekas yang besar, tetapi dia punya perkahwinan tu di sudut yang kecil. Jadi kita gunakan penghadang. Jadi kita tak perlu untuk pindahkan anak ikan ni ke dalam bekas yang lebih besar sebab bekas dia dah besar. So kita hanya perlu tinggikan paras air dari masa ke masa sampai dia besar. So macam tu saja. Ini adalah sekadar penambahan. Sekiranya korang seorang yang perfectionist yang nak kerja dengan lebih teliti, saya cadangkan korang boleh gunakan pembaris and korang lekatkan dekat bahagian tepi ni. Nampak? Okey, bila korang dah lekatkan kat dinding dia, korang boleh tengoklah paras air ikut korang. Kalau macam ni, dalam 2 cm adalah sebaik-baiknya lah. Nampak 2 cm adalah yang terbaik. Kalau lagi rendah lagi okey. Bolehlah anak ikan tu boleh naik sendiri. Nampak? So dari umur ke umur dia akan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi lah.
Genius tak? Jadi itulah sekadar perancangan dan idea saya untuk kita break selepas raya ni. Macam mana? Korang pernah nampak tak idea sejenius ni? Pernah nampak tak? Jadi inilah sedikit lah saya punya, orang kata, idea kreatif saya datang. Ke dah pernah ada orang buat gaya ni? Korang pula macam mana? Korang ada tak orang kata idea ke atau cara korang sendiri untuk breed supaya senang, supaya dapat fry yang banyak? Korang boleh kongsikan dekat komen di bawah supaya senang. Kita ni dalam hidup ni kan, contohlah apa-apa bidang pun sebenarnya senang kalau kita berkongsi ilmu sebenarnya untuk semua orang tahu. Walaupun saya belum buat lagi benda ni, tapi saya elok untuk saya bagi tahu semua dulu supaya yang baru nak start breed tu macam elok juga kalau kita ikut cara dia ni kan. So senang kalau kita bagi tahu, betul orang tu macam bagus. Jadi kalau korang rasa korang ada idea yang lebih menarik, korang boleh share. Cara yang lebih mudah pun korang boleh share. Okey, komen je kat bawah. Macam biasa saya nak ingatkan, bila kita capai 1k subscriber, apa akan jadi? Yes, kita akan buat giveaway. Kalau korang perasan, dekat description video saya yang sebelum ni, saya letak sini, yang ni, okay, berdasarkan description tu, ayat last sekali saya cakap saya dan partner saya akan saya harap semua dapat menantikan, insyaAllah selepas raya ni saya dengan partner saya Ashraf Azmil, kami merancang untuk jual lah, insyaAllah. Kalau ada rezeki, kalau korang berminat, saya akan masukkan, saya akan letak link Telegram nantilah lepas raya. Sebab sekarang ni kalau saya buat grup Telegram pun bukan ada orang kan, bukan nyadikan. So insyaAllah selepas raya ini pun saya akan dapat pengalaman, kata pengalaman bungkus ikan, saya akan dapat pengalaman jual, saya akan dapat pengalaman dapat duit. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk tekan butang loceng. Nanti apa-apa saya post terus, pop, orang first tengok. Okay? Okay, Assalamualaikum, bye.